katakan tadi 14 bulan 14 hari. Bagaimana keadaannya itu kita akan tengok. Lalu kami bertanya lagi, ya Rasulullah, di hari yang panjang seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami hanya sembahyang sehari saja? Cukup ke kami sembahyang sehari saja 5 waktu setahun? Setahun yang dikatakan sehari tu, cukup ke sembahyang 5 waktu? Nabi menjawab, tak cukup. Kamu mesti mengira hari itu dengan menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap sembahyangnya. Nabi suruh kita kira mengikut kadar yang bersesuaian dengan setahun tu. Bagaimana caranya? Maksud Nabi SAW ini adalah supaya kita mengira jam yang berlalu pada hari itu. Contohnya, bukan mengikut perjalanan matahari biasa. Contohnya, selepas subuh menuju ke zuhur sekitar 7 jam. Ini kata dia, 7 jam. Maka itu maksudnya waktu sembahyang zuhur. Maka hendaklah kita sembahyang zuhur. Dan bila mana berlalu selepas sembahyang zuhur, ada 3 jam setengah lagi masuk waktu asar. Maka kita sembahyang asar. Selepas waktu asar, maghrib, isyak dan subuh seterusnya, hingga habis hari yang panjang itu sama panjangnya dengan masa setahun. Dan bilangan sembahyang pun pada sehari itu sebanyak bilangan sembahyang setahun yang kita lakukan. Begitu juga pada hari kedua dan ketiga. Maksudnya Nabi suruh kita sembahyang sepanjang hari tu. Ini kalau mengikutkan tafsir ni dah. Itu antara yang berlaku pada hari kemunculan Dajjal. Pendapat yang mengatakan fitnah Dajjal, apa yang dilakukannya? Dajjal telah diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk menguji umat ni. Ada setengah pendapat mengatakan, kalau Allah Ta'ala maha berkuasa, kenapa Allah Ta'ala memberi izin kepada Dajjal untuk menghancurkan umat? Tak lain tak bukan Allah Ta'ala nak menguji keimanan kita, sama ada kita ni benar-benar mukmin ataupun fasik. Zaman sekarang ni ramai orang yang berpura-pura beriman, secara bersendiriannya malah dia fasik. Ada orang zaman sekarang ni, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan bukan dalam kalangan kita, di hadapan ramai orang dialah paling banyak bertahajud dan sebagainya. Bila mana dia bersendirian, dia meninggalkan amalan sunnah. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala nak menguji iman setiap seorang itu melalui bila mana dia bersendirian. Dan antaranya ialah melalui fitnah Dajjal ni. Antara kemampuan Dajjal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala kesenangan hidup akan ada bersamanya. Benda-benda beku akan mematuhinya. Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut akan diuji. Pada tahun pertama, hujan akan kurang sepertiga, 1/3 dari biasa. Tahun kedua kurang 2/3. Dan tahun ketiga hujan tak turun langsung sepanjang tahun. Umat akan dilanda kebuluran dan kekeringan. Pada saat itu juga dah Dajjal akan muncul membawa ujian. Maka daerah mana yang percaya Dajjal itu Tuhan, maka Dajjal itu akan berkata kepada awan, hujanlah kamu di daerah ini. Lalu hujan pun turun dan bumi menjadi subur. Allah Ta'ala mengizinkan Dajjal untuk memerintahkan hujan, awan, turun ke daerah ini hujan. Maka hujan pun turun. Maka tanah pun menjadi subur. Begitu juga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil pada orang yang bersekutu dengan Dajjal. Manakala penduduk yang tak mahu bersekutu dengan Dajjal, mereka akan tetap berada dalam kebuluran dan kesusahan. Ini yang dikatakan orang-orang yang beriman dan tak nak bersekutu dengan Dajjal. Dan ada riwayat mengatakan penyokong Dajjal akan memiliki segunung roti ataupun makanan. Dia memiliki, maksudnya segala kehidupan dunia ni, dalam dunia ni, dialah yang mengawal makanan. Kita akan tengok Dajjal ni macam mana sifatnya. Sedangkan orang yang tak percaya dengan beradanya, sedangkan orang yang tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kebuluran. Maksudnya orang yang tak nak beriman kepada Dajjal ni, dia akan sentiasa dalam kelaparan kebuluran. Dalam hal ini para sahabat Rasulullah SAW tanya, apa yang dimakan oleh orang Islam yang beriman pada hari itu, wahai Rasulullah? Jadi kita ni makan apa, orang yang beriman ni? Jawab Nabi SAW, mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertaubat. Jadi zikir-zikir itulah yang akan menggantikan makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana nak mengatakan mulai daripada sekarang perbanyakkanlah zikir. Kalau kita pernah dengar kisah-kisah wali Allah, mereka ini kadang-kadang tak makan, tapi bila tanya apa makanannya, zikir. Bagaimana zikir itu boleh mengenyangkan mereka? Tak lain tak bukan dengan izin Allah Ta'ala. Dia yakin yang mengenyangkan itu bukan makanan, yang mengenyangkan itu Allah Ta'ala. Sebagaimana kita nak mati nanti, dikatakan bila mana kita sedang menghadapi sakaratul maut,
kita akan merasa haus yang luar biasa. Walaupun dihimpun 7 lautan bagi kita minum, tak akan hilang haus kita itu. Sekalipun ditambah lagi dengan 7 lautan, tak akan hilang. Ini dalil yang mengatakan makanan, minuman bukan memberikan kita, menghilangkan kita haus atau mengenyangkan kita. Tak lain tak bukan yang memberi kita hilang haus dan kenyang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala itu kata tak berlaku itu, maka tetap tak akan berlaku. Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak bagi kita keyakinan kepada umat Islam sekarang, yang kadang-kadang kita rasa rezeki Allah Taala itu hanya bergantung pada duit. Sebab itulah orang zaman sekarang ni leka mencari duit, mencari harta dunia, sehingga meninggalkan ibadah yang lain. Sehingga kan tak ada masa untuk dia membawa isteri dan anak-anaknya datang mempelajari ilmu-ilmu fardu ain dan sebagainya. Sehingga kan mereka tak ada kesempatan langsung untuk berjemaah, melainkan pada hari Jumaat saja, kerana kesibukan kerja. Maka adakah dengan kesibukan kerja itu mencari harta cukup untuk bekalan dia kat dunia ni? Tak akan cukup. Carilah siang malam pun, kalau kita tak berserah diri pada Allah Ta'ala, tak akan cukup harta kita sampai bila-bila. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang yakin rezeki itu daripada Allah SWT, mereka hanya mencari sekadarnya, selebihnya diserahkan pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan mencukupkan baginya dengan keberkatan. Ada orang yang gaji mungkin 10,000, tapi kehidupannya rasa macam semakin sempit. Ada orang yang gaji mungkin 1,000, bahkan dia terasa lebih lagi. Kerana apa? Kerana keberkatan. Bila hilang keberkatan, banyak mana pun harta yang kita nampak tak akan pernah cukup. Tapi kalau kita diiringi dengan keberkatan Allah Ta'ala, bagilah berapa pun tetap akan cukup dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, fitnah Dajjal. Ada bersamanya seumpama syurga dan neraka. Di antara ujian Dajjal ialah kelihatan bersamanya seumpama syurga dan neraka, dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-dua ini untuk menguji orang iman, orang Islam, kerana hakikat yang benar adalah sebaliknya daripada apa yang terlihat. Apa yang dikatakan syurga itu sebenarnya neraka. Apa yang dikatakan neraka itu sebenarnya syurga. Orang yang tidak beriman, yang tidak kuat imannya, maka dia akan memilih syurga. Dan begitu juga sebaliknya. Secara analoginya, kalau kita tengoklah, ya, kita tengok sekarang ni, zaman sekarang ni, syurga dunia seperti maksiat dan hiburan tanpa batasan adalah ibarat syurga, dan mereka yang terpengaruh dengannya akan berseronok dan puas dengan hiburan tersebut seperti hidup dalam syurga. Ya tuan-tuan, kalau kita ni seronok dengan hiburan dunia, maka kita menganggap dunia ini sebagai syurga. Kita seronok dengan hiburan yang ada sekarang-sekarang ni. Juga keluarnya bermacam alat-alat canggih, komputer, handphone, MP3, player video dan macam-macam lagi, menunjukkan semua ini ibarat syurga dunia, seolah-olah kita dah memiliki segala-galanya. Maknanya ini adalah syurga dunia bagi orang yang tidak beriman. Mereka mewah, bermewah-mewahan. Yang sebenarnya adalah jalan ke neraka jika kita terlampau leka dan terpesona dengannya. Sebenarnya jalan ke neraka. Kita seronok dengan gadget yang canggih. Kita rasa, oh, okay, aku dah memiliki segala-galanya, aku dah ada harta, ada keluarga dan sebagainya, dan kita merasakan seolah-olah dunia ni kita yang punya. Sedangkan bila mana kita terlalu melampau menggunakannya dan terlalu leka dengannya, maka sebenarnya kita adalah menuju jalan ke neraka. Berapa ramai hari ni yang bila mana sedang mendengar khutbah, dia bermain gadget. Sedangkan zaman Nabi dulu, sahabat bermain kerikil, batu. Nabi tegur, tak ada pahala bagi kamu, jangan bercakap. Walaupun sekalipun kita menyuruh orang diam, tu pun tak boleh. Bagaimana pula keadaan orang yang main telefon sekarang ni? Waktu khutbah, sila beri perhatian, dengarlah dengan molek, dengar dengan cermat apa isi intipati khutbah. Bila mana kita bercakap, bila mana kita leka dengan sesuatu yang lain daripada isi intipati khutbah, maka tak ada pahala Jumaat bagi kita, sia-sia datang. Tapi kewajipan tetap buat, perlu buat, tapi pahalanya tak ada, sia-sia datang. Baik. Dan kehidupan yang tidak mewah, tidak berhibur, berseronok adalah ibarat berada dalam neraka dunia sekarang.
Orang yang tak berseronok, walaupun harta banyak, tapi dia tak pergi ke pusat-pusat hiburan. Walaupun harta banyak, dia tak berjolisakan. Walaupun harta banyak, dia tidak berseronok sebagaimana orang-orang lain. Sehingga kan mereka yang sudah biasa berseronok akan merasa bosan dan tak puas hati jika tak dapat berhibur, berseronok, menikmati kemewahan duniawi. Sedangkan kehidupan yang seperti neraka dunia itulah yang boleh membuka jalan ke syurga, iaitulah kehidupan yang sebersederhana, qanaah, zuhud dengan dunia. Zuhud ni tak semestinya orang pakai pakaian compang-camping, ya. Zuhud bukan pakaian compang-camping, bukan pakaian orang yang tak terurus. Nabi pun kemas, Allah pun suka dengan kecantikan. Inna Allah jamil yuhibbu jamal. Allah itu cantik dan suka dengan kecantikan. Tapi salah faham masyarakat kita, zuhud itu diibaratkan dengan pemakaian, diibaratkan dengan harta. Tidak. Zuhud itu melalui kepribadian kita, muamalat kita, bagaimana penggunaan kita dalam kehidupan dunia ni. Adakah sederhana atau berlebih-lebihan? Tak ada masalah bagi satu orang yang dikatakan seorang alim ulama memakai baju yang besar, yang jaket baju kot yang cantik, memakai kereta yang besar. Itu bukan dikatakan seorang yang tidak zuhud. Tak boleh kita mengatakan ini ulama dunia tidak zuhud. Adalah salah mengatakan demikian. Kerana apa? Yang menilaikan kita zuhud atau tidak itu Allah Ta'ala. Tak boleh kita menilai dengan pandangan zahir, oh ini ulama dunia, berkereta besar dan sebagainya. Tak. Sahabat Nabi berapa ramai yang kaya? Sayyidina Abdurrahman bin Auf ada unta banyak sangat, 500 ekor unta, kaya, mewah dan sebagainya. Jadi nak mengatakan kemewahan dunia ini tak jadi masalah. Tapi bagaimana kita menggunakan kemewahan itulah yang menjadi masalahnya. Adakah kita ni kepada hiburan semata-mata, ataupun kita ni lebih kepada infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ketiga, fitnah Dajjal. Kepantasan perjalanan dan negeri-negeri yang tidak dapat dimasukinya. Kepantasan yang dimaksudkan ini tak ada pada kenderaan orang dahulu. Orang dahulu tak ada kenderaan yang pantas. Yang paling pantas pun unta. Kalau hari ini, maka boleh kita mengatakan kepantasan itu sama seperti kepantasan jet-jet tempur, flight yang terbang laju tu, kepantasannya itu yang digunakan oleh tentera udara, atau lebih pantas lagi daripada kenderaan tersebut, sehingga kan beribu-ribu kilometer dapat ditempuhi dalam 1 jam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kepantasan perjalanan di atas muka bumi ini? Nabi menjawab, kepantasan perjalanannya adalah seperti kepantasan al-ghais ataupun hujan ataupun awan. Kepantasannya yang dipukul oleh angin kencang. Hadis riwayat Muslim. Dan ada lagi kenderaan yang lebih pantas daripada jet. Apa dia? Tak lain tak bukan yang bergerak pantas seperti cahaya, yang mana kita pernah dengar dulu, UFO, piranti terbang dan sebagainya. Kita tak pernah nampak, tapi banyak yang mengatakan di sebelah barat dah kelihatan. Saya bukan nak mengatakan benda itu wujud ataupun tidak, tapi nak mengatakan sekiranya wujud, mungkin inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia boleh melintasi masa bagaikan cahaya. Mengikut gambar-gambar yang dapat dirakamkan oleh NASA dan bukti-bukti daripada banyak pihak, memang banyak dapat melihat bergerak selaju cahaya dan menghilang dengan sekejap mata. Maksudnya ada orang dapat tangkap mungkin gambarnya selajunya. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya kita ada satu perkongsian ilmu yang mana terpulang pada tuan-tuan sama ada terima ataupun biarkannya, ataupun terima dan terus mengkaji-kaji. Mengkaji ni bukan maksudnya kita nak buang masa. Tak lain tak bukan sebagai satu pengajaran buat kita, sebagai persediaan untuk kita menghadapi fitnah yang lebih besar ini. Namun demikian, Dajjal tak akan dapat masuk 2 bandar. 2 bandar ni diharamkan Dajjal, dijaga oleh para malaikat, iaitulah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kedua-duanya tak akan dapat dimasuki, ditembusi oleh Dajjal dan sekutunya. Baik, apakah bantuan syaitan? Bantuan syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya ialah bertungkus lumus membantu Dajjal. Bagi syaitan, inilah masa terbaik untuk menyesatkan lagi ramai anak cucu Adam. Baik, itu antaranya bantuan-bantuan yang akan membantu Dajjal. Dan seperti mana yang kita tahu, banyak gerakan-gerakan sekarang yang cuba menghidupkan untuk menyambut ketibaan Dajjal, yang mana kita perlu tahu, yang mana kadang-kadang kita tak nak tahu, dan kadang-kadang kita tahu dan buat-buat tak tahu. Iaitulah yang mana terdiri pada banyak kumpulan seperti
Skull and Bones, cuba search internet Google. Freemasons, apa itu Freemason? Bohemian Grove, The Bilderberg Group, The Trilateral Commission, The Council on Foreign Relations, dan berapa lagi pertubuhan-pertubuhan rahsia. Dajjal ni, dia nak menghimpunkan semua agama dekat atas dunia ni menjadi satu agama. Maka mewujudkan satu sebagai satu agama cinta. Seolah-olah agama ni semua sama. Aku adalah Tuhan. Seolah nak mengatakan agama semua sama. Mereka menyesatkan semua orang. Dajjal akan muncul daripada Khurasan, Iran. Di akhir zaman, Dajjal akan muncul daripada Iran, tempat asal Dajjal. Ketika baru keluar, belenggunya, tinggi Dajjal hanyalah 10 kaki. Pada mulanya tingkah lakunya macam orang alim, orang soleh. Dajjal keluar, tingkah lakunya macam orang alim, orang soleh, menyuruh kepada kebajikan. Hingga kerana itu banyak orang yang kagum dengan akhlaknya. Dikagum, oh baguslah, ini satu orang ulama dan sebagainya, kita ikut dia. Tapi lama kelamaan Dajjal pun mengaku sebagai Nabi. Bila mana mendengar pengakuan itu, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala akan berpaling daripadanya. Bila dia mengaku Nabi, aku adalah Nabi. Sebab kaum yang beriman tahu bahawa sesudah Nabi tak ada lagi, sesudah Nabi Muhammad tak ada lagi Nabi selepas itu. Baik, itu antara perkara-perkara yang akan berlaku. Baik, tempat bermulanya fitnah Dajjal yang paling kita tahu daripada hadis Tamim Dari. Ni hadis Tamim Dari ni maksudnya seorang sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan satu binatang yang ditugaskan menjaga Dajjal. Ni kisah ni panjang, mungkin kesempatan ini kita tak dapat, lain kali kita akan cerita. Baik, secara ringkasnya, Dajjal sebagaimana hadis Tamim Dari mengatakan tinggal di sebuah pulau yang terletaknya di sebelah barat Syria. Sedang tempat munculnya dikatakan oleh hadis lain berada di timur. Lengkapnya hadis itu maksudnya tidak Dajjal akan muncul di sebelah timur, tidak Dajjal akan muncul di sebelah timur, tidak Dajjal akan muncul di sebelah timur. Hadis riwayat Kanzul Umal mengatakan Nabi bertegas Dajjal akan muncul di sebelah timur. Bagaimana kaedah katakan Dajjal duduk di sebelah barat Syria pula? Itu kita akan bincang nanti. Nabi Muhammad SAW menunjuk hampir 20 kali ke arah timur. Dajjal muncul daripada arah tu. Dalam hadis ni dapat kita katakan bahawa Dajjal ni sebenarnya nak membahayakan bangsa-bangsa kita di timur, sedangkan di barat adalah sekutu baginya. Ini jelas kenapa Nabi kata Dajjal akan muncul sebelah timur di timur. Ada pun kenyataan yang tak dapat dibantahkan lagi bahawa fitnah Dajjal tak akan menimpa bangsanya sendiri. Bahkan mereka akan memperolehi keuntungan daripada hasil porak-poranda di timur hari ini. Porak-poranda di timur, Arab bergolak, Mesir bergolak, Syria bergolak, Palestin daripada dahulu lagi bergolak, dan bahkan negara-negara timur lain terus bergolak. Ini adalah keuntungan bagi sekutu barat. Tuan-tuan, kita kadang-kadang tak nak ambil tahu. Biarlah di luar sana negara luar. Kita ni Malaysia ni sebuah negara yang aman, tak ada peperangan. Tak akan sempurna iman seseorang itu bila mana dia tak mengambil tahu tentang nasib saudaranya lain. Kita fikir diri kita sendiri saja, sedangkan saudara kita teruk dizalimi. Tapi media-media kita sekarang ni menyekat daripada berita itu sampai pada kita. Kadang-kadang berita itu sampai tapi palsu. Maka wujud pula gerakan-gerakan baru, IS dan sebagainya. Kita sendiri pun kadang-kadang sangsi. Ada pihak mengatakan ini adalah gerakan yang benar, pihak yang lain mengatakan ini adalah palsu. Masya Allah, tabarakallah, beratnya fitnah zaman sekarang ni. Sampaikan sumber yang mana pun kita tak tahu. Kedua-dua pihak mendatangkan hujah masing-masing. Mana yang betul, mana yang salah. Inilah cabaran yang paling getir umat kita zaman sekarang. Nak mengatakan kita akan berhadapan dengan fitnah yang lebih besar daripada semua itu, iaitulah fitnah Dajjal. Tuan-tuan, kalau dikatakanlah dengan iman kita yang ada pada hari ini, kita sendiri yang dapat menilai iman kita. Tak ada orang yang boleh menilai iman orang lain. Dengan iman yang kita ada pada hari ini, katakanlah Dajjal muncul pada malam ini ataupun besok, adakah sekiranya dia bawa ke syurga dan neraka, adakah kita akan memilih syurga ataupun kita memilih sebaliknya? Bergantung pada iman kita pada hari ini. Bagaimana nak memperbarui iman? Kata Nabi, perbanyakkanlah ucap la ilaha illallah. Dan selain daripada itu, perbanyakkanlah bertaubat dan buatlah amal ibadah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan saf jemaah kita.
Bila mana orang yang terkeluar daripada jemaah saf, maka dialah salah seorang yang akan mengikut Dajjal nanti, sebab mudah disesatkan, tak ada kekuatan di antaranya. Baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, sejak terciptanya manusia hingga datangnya hari kiamat, tak ada fitnah lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Allahu Akbar. Bagaimana kita akan berhadapan dengan fitnah yang besar ini dengan iman kita yang tipis. Kalau dihiris dengan bawang pun lebih nipis daripada bawang. Bagaimana? Jadi kita muhasabah diri kita balik. Menurut apa yang diterangkan dalam hadis, terang sekali bahawa zaman Nabi, Dajjal itu dah ada. Sejak zaman Nabi lagi Dajjal dah ada. Tetapi waktu itu tangan dan kakinya dirantai. Inilah gambaran yang sebenarnya bagi mengatakan bangsa-bangsa Eropah pada waktu itu, mereka mengurung diri dalam tanah air mereka sendiri. Lalu pada satu ketika, mereka mengalir ke seluruh dunia untuk menakluki dan menjajah negara-negara lain, sehingga mereka benar-benar menguasai atau tidak-tidaknya memaksa pengaruhnya terhadap negara-negara itu, sehingga gerak-geri negara itu dipimpin dan diawasi oleh bangsa-bangsa Eropah. Dulu zaman Nabi, negara-negara barat ini adalah zaman kegelapan. Ini ada ulama yang tafsirkan bahawa zaman kegelapan itulah yang dikatakan sebagai Dajjal yang dibelenggu tangan dan kakinya. Dia tak keluar daripada negaranya sendiri. Dajjal akan keluar. Bagaimana Dajjal keluar? Pendapat ini mengatakan hari ini keluarnya bagaimana? Dengan keluarnya bangsa-bangsa Eropah, negara barat tadi, menjajah ke negara-negara lain, akhirnya mempengaruhi negara-negara timur. Sehingga kan kita hari ini, sekiranya nilai mata wang dolar Amerika jatuh, kita pun jatuh. Sebab kita berpaksikan pada mereka, seolah-olah kiblat kita ke arah mereka. Hari ini mereka dah menjajah kita. Mereka tak akan serang kita mungkin dari segi peperangan dan sebagainya, tapi mereka serang kita melalui ideologi, hiburan dan sebagainya. Allahu Akbar. Itulah sebabnya mengapa dalam hadis diterangkan bahawa Dajjal mengaku sebagai Tuhan, kerana segala sesuatu di dunia dikerjakan menurut perintah Dajjal. Seakan-akan dialah yang menguasai dan menentukan nasib bangsa-bangsa lain. Inilah apa pula yang dimaksudkan oleh hadis lain yang menerangkan bahawa Dajjal ialah yang menentukan hidup matinya orang-orang. Dengan perkataan lain, Dajjal akan meninggikan dan merendahkan darjat bangsa-bangsa lain menurut apa yang dianggap sesuai dengan tujuannya. Nabi kata, Dajjal ni mampu menghidup dan mematikan. Kita faham hadis, maka ditafsirkan bahawa seolah-olah Dajjal ini nak menentukan nasib sesuatu bangsa itu. Bangsa ini mundur, bangsa ini dinaikkan dan sebagainya. Baik, itu yang dapat kita kongsikan. Dan sebagai penutupnya, marilah kita ikuti kutubah Rasulullah SAW berkenaan Dajjal. Dari Abi Umamah Al-Bahili, beliau berkata, Rasulullah SAW telah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya, baginda banyak menyentuh masalah Dajjal. Baginda telah bersabda, sesungguhnya tak ada fitnah kerosakan di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala ada mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Aku adalah Nabi yang terakhir, sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Kita ni umat yang terakhir, tak ada umat lain lagi sampai ni. Dajjal itu tidak mustahil datang pada generasi kamu. Seandainya dia datang sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu, maka aku adalah sebagai pembela bagi setiap mukmin. Kalau dia datang sesudah kematianku, maka setiap orang menjaga dirinya. Dan sebenarnya Allah Ta'ala akan menjaga orang-orang mukmin. Menjaga bagaimana? Menjaga imannya. Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Iraq, dan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat sekali. Nabi bersabda lagi, wahai hamba Allah, wahai manusia, di sini akan saya terangkan kepada kamu ciri-ciri Dajjal yang belum diterangkan oleh Nabi-Nabi sebelumku kepada umatnya. Pada mulanya nanti Dajjal itu mengaku dirinya sebagai Nabi. Ingatlah, tak ada lagi Nabi sesudah aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai Tuhan. Selepas mengaku sebagai Nabi, dia mengaku sebagai Tuhan pula. Ingatlah bahawa Tuhan yang benar tak akan mungkin kamu lihat sebelum kamu mati. Nabi ingat kepada kita, Tuhan tak akan menunjukkan, Allah tak akan menunjukkan wajahnya sehingga kita mati. Maksudnya di hari akhirat kelak. Dajjal itu cacat matanya, sedangkan Allah Ta'ala tak cacat. Bahkan tidak sama dengan yang baharu.
Dan juga di antara dua mata dajjal itu jelas ditulis kafaro, kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, sama ada yang pandai membaca ataupun yang buta huruf. Nabi bersabda lagi, di antara fitnah dajjal itu juga dia membawa syurga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya syurga, sedangkan syurganya itu neraka, yakni panas. Sesiapa di antara kamu yang diseksanya dengan menerakanya, hendaklah dia minta pertolongan kepada Allah. Dan ada juga pendapat mengatakan, itu antara hadis-hadis Nabi suruh jelaskan kepada kita tentang ciri-ciri dajjal. Ada juga pendapat yang kebelakangan ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang Sai Baba yang muncul di Khurasan, yang mana telah mempengaruhi agama Hindu, Kristian, Islam, yang mana mampu mengeluarkan tepung di tangannya. Tuan-tuan cuba search Google nanti Sai Baba, maka akan keluar tentang kisahnya, yang mampu menghidupkan mati dan orang mati dapat dihidupkan semula. Cuba tengok. Tapi dikatakan itu adalah dajjal. Wallahu alam. Sampai sekarang tak tahu kesahihannya, tapi mengikut tanda-tanda itu memang ada pada dia. Wallahu alam. Itu yang dapat kita katakan. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, berpura-pura zuhud dari dunia, untuk mendapat simpati orang ramai. Dan percakapan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala, mempunyai tujuan-tujuan yang jahat. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlampau berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan satu fitnah yang akan terjadi dalam kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim pun akan menjadi bingung dengan sebab fitnah itu. Tetapi dajjal yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu, hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Kita dapat tanda-tanda saja, tapi sebagaimana bentuknya Allah sahaja mengetahuinya. Wallahu alam sahaja yang mengetahuinya. Yang penting kita mesti tahu bagaimana untuk menghadapi dajjal, dan bagaimana untuk mengamalkan sebagaimana Nabi ajar, supaya menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, dan membaca doa perlindungan fitnah dajjal selepas ayat akhir dalam solat, supaya dapat mengelakkan fitnah dajjal. Bacalah tuan-tuan, ajar kepada anak-anak, isteri kita, kaum kerabat kita, supaya melazimkan diri membaca 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, dan sebaiknya baca keseluruhan surah Al-Kahfi. Kalau tak mampu sangat, mungkin sibuk bekerja dan sebagainya, sekurang-kurangnya 10 ayat pun alhamdulillah, dan 10 ayat terakhir. Ayat kat surah Kahfi tu panjang. Ini saya nak sentuh sikit tentang surah Kahfi. Surah Kahfi yang mana disyariat kepada kita untuk membacanya pada malam Jumaat dan pagi Jumaat. Tapi masyarakat kita ni sejak dahulu dah terbiasa malam Jumaat baca Yasin. Baca Yasin tak jadi masalah, sebagaimana setengah pihak mendakwa ini tak pernah disarankan Nabi. Malam Jumaat Nabi suruh baca Kahfi, tapi tiba-tiba kita baca Yasin. Tak ada masalah tuan-tuan. Ulama dahulu nak mengembangkan dakwah Islam bukannya mudah sebagaimana hari ini pun susah, tapi tak semudah hari ini. Dahulu masyarakat kita ni masih berjinak-jinak dengan Islam. Cuba bayangkan kalau misal kata disyariatkan kepada kita baca surah Al-Kahfi pada setiap malam Jumaat. Surah Al-Kahfi itu kalau dibaca lebih kurang dalam, paling cepat dalam 40 minit. Itu pun dah laju. Paling lama pun kalau baca dengan baik sejam. Panjang surah Al-Kahfi tu. Surah Yasin 20 minit. Kalau kita tengok dengan masyarakat kita sekarang ni yang mungkin dalam keadaan pertengahan agamanya, kalau kita katakan okey, malam ni Tuan Imam kata kita baca surah Al-Kahfi, saya rasa mungkin dah 10 ayat pertama tu mungkin ramai duduk. Dah masuk 15 muka, dah masuk 15 ayat, mungkin seorang-seorang akan bangun. Masuk waktu Isyak, mungkin ada yang semayang jemaah sendiri, sebab panjangnya surah Kahfi ni. Maka maka para ulama nak mengajar kita supaya melazimkan diri kita baca Al-Quran. Bacalah surah Yasin pada malam Jumaat, kerana Nabi kata Yasin ni ibarat jantung Al-Quran.
tak ada masalah. Jadi kalau misal kata orang-orang yang dah alim, yang mana ibadahnya banyak, tak boleh kita katakan Yasin ni bid'ah, mana ada malam Jumaat baca Yasin. Jangan kita nak salahkan ibadah orang lain. Kalau kita rasa kita dah bagus, dah alim, okey, terserah baca surah Al-Kahfi. Habis, kita ambil jalan tengah. Orang yang dah cukup pandai dan yakin bahawa Nabi suruh baca Kahfi pada malam Jumaat, okey, kamu baca Al-Kahfi. Orang yang macam kita ni, yang baru nak berjinak dalam Islam, baru nak mengenal agama dan sebagainya, mungkin agama kita ni tak sealim mereka, bacalah surah mana yang kita mampu. Yang tak ada gunanya, langsung tak baca. Itu tak nak pula disentuh. Tapi yang disentuh orang yang baca Yasin. Itu sebenarnya kita kena faham. Jangan kita nak salahkan orang lain, kita ambil jalan tengah. Kamu nak buat, kamu punya pasal. Orang lain nak buat, jangan disalahkan selagi mana tak bertentangan dengan syarak. Ya. Jadi sekadar itulah yang dapat saya kongsikan. Saya minta ampun, minta maaf pada tuan-tuan guru, pada asatizah, pada pegawai masjid dan imam, semua jemaah sini, yang mana sepanjang saya saling berkongsi ini, ada cacat celanya, kekilafannya, saya minta ampun, minta maaf. Dan sebarang teguran itu saya terima dengan sebaiknya. Jadi sekarang itu perkongsian kita pada tengah hari Jumaat yang mulia ini. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita akan berjumpa lagi. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 2-3 perkara ilmu. Yang pertama, masalah kursus haji di masjid kita ini. Kursus haji bersiri 2015 Al-Masjid Ar-Rahimah. Jadi kursus haji bermula pada 1 Februari 2015 pada hari Ahad. Bermula pada 1 Februari pada hari Ahad jam 2.15 petang. Apa ni, bersama penceramah Ustaz Rizal. Pendaftaran RM RM80 sahaja. Murah, tak mahal. Jadi dapat gambaran pendaftaran di kuarter masjid, Jabat. Yang kedua, masalah kuliah maghrib. Kuliah maghrib perdana. Tajuk dia Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Ahad, tarikh 15 Februari, selepas sembahyang, selepas solat maghrib, penceramah jemputan ialah Ustaz Muhtasni dari Pahang. Jadi semua para jemaah masjid dijemput hadir. Makanan disediakan. Yang ketiga, selepas kita solat jemaat, ini arahan daripada Jaking Maih. Kita diminta tahlil. Kerana semarin ada istihar kapal terbang tu mati belakang. Istihar mati, tak hidup. Semalam istihar mati, tak hidup. Jadi hari ni diminta kita tahlil rekah lah. InsyaAllah. Itu saja. Wallahu a'lam.